Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua yang berada di sesi live di page Najib Asada. Apa khabar anda semua? Okey, adakah suara saya okey? Adakah kamera saya jelas? Kalau okey dan jelas, cuba komen laju-laju di ruang chat. Okey, jelas di situ. Okey, supaya memudahkan kami dan supaya untuk sepanjang sesi pada hari ini sentiasa orang cakap berjalan dengan lancar kan. So tak naklah nanti dengar cakap tiba-tiba suara tak ada ke, kamera tak jelas. Alright, boleh bagi feedback dekat ruang chat di bawah. Alright, terima kasih yang komen jelas dan clear dekat situ. Baiklah, saya nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua sekali lagi. Dan saya nak ucapkan kepada anda masih belum terlambat lagi. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua. Okay. Tak kira lah yang berada di rumah ke beraya di kampung ke sekarang ni kan. Alright, saya ucapkan selamat Hari Raya. Okay, so supaya raya kali ni adalah raya yang terbaik insyaAllah walaupun tak boleh balik kampung. Alright, so jumpa lagi kita dalam sesi Aku Kaya Beriman. Kerja harta ataupun kerja akhirat. So kadang-kadang kita ni confuse. Nak kerja dunia ke, kerja akhirat pun kita confused, betul? Alright, that's why anda kena tengok daripada awal sampai habis untuk sesi live pada hari ini. Boleh saya nak minta bantuan anda untuk anda teruskan tag dan share sesi live pada hari ini supaya kita dapat memeriahkan majlis ilmu kita pada hari ini. Boleh? Kalau boleh, komen boleh dan teruskan jalan tugas anda untuk share sesi live ni dan tag rakan-rakan anda, saudara mara anda, ibu apa ke, isteri ke, tag. Jom, tag sekarang. Alright. So, kenapa kita adakan sesi Aku Kaya Beriman? Ini mungkin adalah kali pertama kepada anda yang baru join. Okay, so sebab kita adakan sesi Aku Kaya Beriman atau AKB ni adalah kita nak kembali kepada fitrah manusia yang kita ni sebenarnya ada Tuhan. Okay, kembali kepada pencipta. Okay, Tuhan yang mengurniakan rezeki kepada kita. So macam sesi AKB yang lepas, kita seronok dengar perkongsian daripada Ustaz Bollywood kita. Siapa yang kat sini yang join? Cuba komen saya. Saya tengok berapa ramai kat sini yang join waktu sesi bersama dengan Ustaz Bollywood kita. Kan? Sangat best betul? Alright, cuba komen saya kat itu. Alright, terbaik. So, baiklah untuk topik kali ini pula. Okay, topik kali ini disebabkan kita berada di bulan Syawal, kita nak hidupkan Syawal kita juga. Kita nak hidupkan suasana Syawal kita pada hari raya ni. Okay, selalu orang banyak beriadah pada bulan Ramadan, betul? Okay, masuk bulan Syawal terus tinggalkan amalan di bulan Ramadan. Tu yang kita tak nak tu. Okay, raya-raya juga. Tapi amalan jangan kita tinggalkan. Tak semestinya cakap bulan puasa je nak buat lah. Betul, bulan puasa kita nak kena adakan amalan. Tapi Syawal pun nak kena ada juga. So, bersama kita dengan hari ini, kita punya penceramah tetamu kita, iaitu Ustaz Ilyas Ismail. Siapa yang tak kenal? Siapa yang tak kenal? Okay, saya rata-rata semua kenal siapakah Ustaz Ilyas Ismail. Famous ni. Kan? Sangat-sangat famous. Alright. Biasa muka beliau ada di TV-TV. Okay. So, baiklah. Siapa kat sini tak sabar? Baiklah. So, untuk sesi pada hari ini, kita bukan ada kosong-kosong je. Okay, kita ada hadiah nak diberikan kepada anda. Syarat dia untuk anda memenangi hadiah, anda kena stay sampai habis sebab kita ada hadiah yang sangat-sangat, siapa yang sangat-sangat committed, join sesi hari ini daripada awal sampai habis. Hadiah special. Bukan daripada momentum je, tapi dari tetamu jemputan kita juga. So maksudnya anda ada 2 hadiah dekat sini. Satu daripada momentum, satu lagi daripada tetamu kita. Dia ada nak bahagi anda juga hadiah. Baiklah, so syarat untuk menang, so nanti ada sepanjang sesi live ni, ada keyword yang akan berjalan di bawah ni, anda boleh tengok. So anda kena capture keyword yang kami beri.
Dan okey, anda kena ambil dan anda kena fokus sepanjang sesi live pada hari ini. Boleh? Pastikan anda make sure anda ambil keyword-keyword yang kami beri. Nanti dia akan jalan sepanjang sesi live ini. Boleh? Alright. So, baiklah. Okey, saya tahu anda dah tak sabar. Anda dah sangat excited untuk sesi pada hari ini. Baiklah, tanpa buang masa, saya menyebut Tuan Najib As-Sadok untuk memulakan sesi kita pada malam ni. Dan jangan lupa terus dan share sesi live pada hari ini. Teruskan tag. Okay? So, dipersilakan Tuan Najib As-Sadok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Syawal kepada semua sahabat-sahabat follower di Facebook Najib As-Sadok. Dan sekali lagi kita dapat bertemu di dalam bulan yang orang kata bulan meraihkan kemenangan kita dapat berpuasa di bulan Ramadan baru-baru ini, dan alhamdulillah hari ini kita bersyukur walaupun berada dalam keadaan pandemik Covid, masih lagi PKP di beberapa tempat, alhamdulillah kita masih lagi diberi orang kata nikmat panjang umur. Kita dapat lagi bertemu dengan bulan Syawal yang mulia ini, insya-Allah. Dan kami di Momentum Internet ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya mohon maaf dan sekiranya anda pun saya sama-sama kosong-kosong. Saya maafkan anda semua, saya mewakili tim memaafkan anda semua, dan kami juga pohon juga kemaafan daripada anda semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bercakap satu lagi topik dalam segmen kita yang kita namakan dia sebagai Aku Kaya Beriman. Kita bukan sekadar nak kaya dunia, tetapi kekayaan ini akan kekal hingga ke yaumil mahsyar nanti, insya-Allah. Baik. Jadi kalau kita lihat isunya kadang-kadang dia ada masalah dia, ada isu dia. Kadang-kadang bila kita ni dah sebulan puasa Ramadan, alhamdulillah, ada yang dapat konsisten tarawih, ada yang konsisten membaca bertadarus Al-Quran. Tapi bulan Ramadan je lah. Masuk Syawal habis semua. Nampak daging rendang, nampak lemang, ketupat, segala benda. Kita makin lama makin kurang penghayatan kita di bulan Syawal ini. Jadi, untuk bercakap tentang topik pada hari ini, insya-Allah, bagaimana nak maintain, bagaimana mengekalkan, bagaimana orang putih cakap maintain, orang Melayu, Jawa, Bugis cakap, bagaimana nak mengekalkan keberkatan walaupun kita dah berada di bulan Syawal. Macam mana tu? Jadi hari ini alhamdulillah, insya-Allah, saya suka untuk nak menjemput seorang yang sangat tinggi ilmunya, terkenal di televisyen, anda juga boleh melihat di Facebook, di social media, YouTube, banyak lagi tempat yang mungkin anda pernah melihat beliau, seorang yang saya rasa sangat berkaliber, di mana kita lihat dia punya latar belakang dia, kan? Yang mana beliau adalah berasal dilahirkan di Kedah, dan memulakan pengajian di Maktab Mahmud Al-Usta. Ini tempat-tempat yang kalau saya dulu di UTM, senior-senior saya yang hebat-hebat ilmu agama, biasanya mereka ni berasal daripada Maktab Mahmud Al-Usta ni. Dan beliau meneruskan pengajian sehingga ke Universiti Al-Azhar Mesir di dalam kuliah Usuluddin. Jadi alhamdulillah beliau juga sangat banyak kali muncul di rancangan Tanyalah Ustaz. Saya pun selalu nampak beliau di Al-Kuliah TV3, di TV Al-Hijrah, Forum Perdana, rancangan Semanis Kuma, dan banyak lagi rancangan-rancangan yang lain. Jadi saya tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan, membawakan kepada anda
Al-Ustaz Ilyas Ismail. Dipersilakan. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz sihat Ustaz? Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Aidilfitri Ustaz. Hari ini kita dah berada pada seminggu dah Syawal Ustaz. Ya, betul. Lebih Bermaksud Ustaz kurang. kita dah meninggalkan bulan Ramadan yang orang kata orang kata bulan bonus lah Ustaz. Saya dengar kalau kita ni pejabat awam ke, swasta ke, kalau bos dia bagi bonus 1 bulan ke 6 bulan dah kira hebat Ustaz. Tapi bulan Ramadan Allah Ta'ala bagi kita peluang setiap tahun bertemu malam yang dia bagi bonus 1,000 bulan Ustaz. Betul. Yang tak ada manusia yang mampu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Al-Ustaz Ilyas kerana sudi menerima jemputan daripada kami di Momentum Internet untuk memberikan sedikit perkongsian kepada para peniaga, para usahawan yang mengikuti kami di Facebook Ustaz. Okey, baik, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Baik Ustaz, tanpa kita nak membuang masa di bulan Syawal yang mulia ni, insya-Allah macam tadi saya cakap, isunya adalah bulan Ramadan bila jumpa ni Ustaz, kita dah bertarawih. Okey, kita dah biasakan diri kita mungkin dengan bertadarus Al-Quran. Mungkin kita agak menjaga kita punya perangai kita, attitude kita. Tapi soalan saya Ustaz, kan, ramai di kalangan kita yang sebenarnya kadang-kadang dia tidak dia tak boleh nak konsisten. Masuk je bulan Syawal dia jadi pelik pula. Tadi dah elok. Masuk Syawal dah hilang, dah tak behave dah Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz, bagaimana sepatutnya transition yang betul daripada Ramadan ke Syawal ni, bagaimana sepatutnya penghayatan kita Ustaz? Tafadhal Ustaz, dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kejayaan, salam positif penonton-penonton. Terima kasih kepada Momentum Internet, Tuan Haji Najib As-Sadok dan seluruh follower, viewer, sharer yang saya doakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Terima kasih kerana sudi memilih channel ini atau siaran ini, kerana dengan anda memilih untuk menonton siaran ini sampai habis, artinya anda memilih salah satu jalan-jalan menuju syurga. Bukan saya sebut, sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi bersabda, siapa-siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan baginya untuk menuju syurga. Dia maknanya kalau menempuh jalan tu, maknanya kalau kata nak pergi ke seminar Tuan Haji sendiri pun ada jam, parking jauh, dia sanggup, dia berusaha dengan macam-macam jalan. Macam mana aku nak sampai ke seminar Tuan Haji ni? Macam mana aku nak buat ni? Parking susah, lepas tu nak masuk kena scan My Sejahtera, kena cek suhu dulu. Tak apa, benda tu benda yang sangat tak ada hal lah, no hal lah. Dia boleh usahakan untuk nak capai impian dia untuk nak meraih ilmu. Maka disebabkan usaha dia, semangat dia, effort dia, so Allah Ta'ala jamin orang macam ni mudah jalannya untuk masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuan Haji, seluruh warga Momentum Internet dan follower, viewer kita pun samalah. Akan tapi satu benda yang saya nak kongsikan, macam tadi Tuan Haji sebut tentang di mukadimah tadi ni, kenapa ada orang dia bulan Ramadan dia semangat, lepas tu dia makin lama dia makin slow, semangat dia tu, dia punya momentum tu dah makin slow Tuan Haji ya. Apa punca dia? Dia bukan setakat cerita bulan Ramadan je Tuan Haji. Samalah macam kita dalam bab mematuhi SOP. Tengah kes naik, mendadak naik, semua insaf. Taubatlah home, dia kata aku tak beranilah. Kes tengah naik ni tak berani nak ke sana. Yalah, tapi bila dah lama-lama dia dah makin dia dah rasa virus ni okey kot, tak ada masalah kot. Dia dah makin slow, akhirnya tak mematuhi SOP dan akhirnya banyak perkara dan buruk tu yang berlaku, na'udzubillah. Jadi sebenarnya kalau sebut tentang semangat kita yang naik turun ni Tuan Haji, dia sebenarnya dia adalah satu lumrah manusia. Dia dalam hidup ni disebutkan bahawa ada 3 golongan dengan tahap iman masing-masing. Pertama sekali disebut golongan ataupun makhluk yang namanya malaikat.
malaikat ni untuk pengetahuan kawan-kawan semua, dia sifat dia iman dia tak naik dan tak turun. Dia sama, dia maintain saja. Kan? Itu malaikat, dia tak ada iman dia tak naik dan tak turun. Tapi kalau kita manusia, khususnya manusia yang Nabi dan Rasul. Ini golongan kedua, Nabi dan Rasul, dia punya iman dia sentiasa naik dan naik dan naik. Walaupun diuji macam mana pun, dia tetap naik iman dia. Tapi manusia biasa macam kita ni, manusia biasa macam kita ni, dia punya iman kita, dia ada naik, ada kala turun. Dia ada, ialah macam pintu kan, ada kala dia buka, lepas tu dia ada kala dia tutup. Maksudnya ada kala dia semangat, ada kala dia kurang semangat. Dia punya momentum dia itulah. Macam di awal apa tu Ramadan kan. Macam di awal Ramadan, kadang kalau sebelum Covid dulu kan, penuh masjid dan surau. Penuh masjid dan surau. Penuh masjid dan surau dengan jemaah. Kadang saya ingat dulu kecil-kecil dulu, tempat kasut, tempat selipar, bukan selipar, orang kat situ punya penuh. Tapi kalau dah hujung-hujung, dah nak pusingan akhir Ramadan, bukan tinggal belia-belia dah, yang tinggal beliau saja. Tinggal Tok Imam, Tok Gilang, Tok Siak tu je lah. Dia sebab iman kita ni dia ada naik, dia ada turun. That's why dalam hidup kita kena ada ilmu. Ulama senantiasa menyarankan supaya kita jangan tinggal tiga perkara. Tiga perkara ni jangan tinggal untuk mengekalkan momentum kita. Pertama sekali, ilmu. Manusia dia akan semangat buat satu benda kalau dia ada ilmu. Sebab tu Tuan Haji selalu share, selalu kongsi dekat Facebook, dekat seminar. Saya setuju sangat. Kadang orang kata, alah masuk seminar banyak kali buat apa? Tuan Haji Najib rajin sangat buat seminar ni. Hari tu dah buat dah. Cukup lah. Salah. Sebenarnya motivation ni, semangat ni dia macam mandi. Awak kalau dah mandi pagi tadi, malam nanti mandi lagi tak? Mandi lagi kan? Pasal tak pakai mandi pagi tadi ya? Tak boleh. Dia kena continuous, kena senantiasa. Dan nak bagi semangat tu sentiasa ada adalah dengan ilmu. Ilmu yang buat kita jadi semangat. Satu. Yang keduanya adalah dengan jamaah, tim, pasukan. Kita kena ada tim, kita kena ada pasukan. Sebab kita kalau buat seorang-seorang, dia mudah patah semangat. Orang kecam sikit, kau ingat kau bagus, ingat produk kau bagus sangat. Kita dah low semangat kita. Tapi kalau kita berpasukan, kita ada tim yang saling support, yang pagi-pagi ada positive vibes kat kita, dia akan jadi semangat. Dan yang ketiganya, ini penting juga, yang membuatkan kita akan jadi istiqamah adalah bila kita mengenangkan bahawa kita hidup tidak lama. Apa legacy yang kita nak tinggalkan? Apa yang kita, so bila kita fikir macam tu, kita akan rasa entah malam nanti aku dah tak ada, entah pagi esok belum tentu aku hidup. Jadi bila kita fikir macam tu, kita akan buat persiapan dan kita akan senantiasa maintain kita punya semangat kita tu. Wallahualam, tu Haji. Jadi itulah Ustaz jadi orang kata kita ni kena kenal pasti kelemahan kita sebagai manusia. Kan Betul. kadang-kadang imannya belah pagi lain. Kejap lagi petang kan tahap ujian dah lain pula. Lain. Itulah ujian kita sebagai seorang manusia yang macam kalau kita melihat pula syaitan dan iblis pula, dia lebih committed, tak payah nak bagi motivasi. Tak Motivasi payah. mereka ni Ustaz terlebih-lebih. Kan daripada dia berjanji zaman Nabi Adam, aku nak menyesatkan manusia, Allah Ta'ala kabulkan Ustaz, walaupun permintaan itu bukan, kalau orang kata bukanlah permintaan yang bagus, tetapi Allah Ta'ala tetap beri izinkan benda itu berlaku. Tapi kita kadang-kadang doa yang baik, kita lupa peristiwa tu yang Allah Ta'ala syaitan punya doa pun dia makbul kan. Apatah lagi kita umat Muhammad ni Ustaz. Betul. Cuma kadang-kadang Ustaz, saya melihat macam ni Ustaz, bila kita nak masuk Ramadan kan Ustaz, ramai orang akan share kat Facebook lah, IG, Telegram, amalan-amalan sempena masuk ke bulan Ramadan. Jadi dalam kepala otak ni ada dah bersiap sedia Ustaz. Tapi bila nak masuk Syawal Ustaz, tak ada orang share amalan Syawal. Yang ada kau nak makan apa? Ketupat lemang, ketupat palas. Yang ada itu je. Tidak ada Ustaz spesifik amalan yang ditunjukkan, yang diwawarkan selain apa yang kita maklum hanyalah puasa 6 sahaja Ustaz. Jadi ada tak kalau Ustaz boleh kongsikan, kita bawakan kelainan, apakah amalan spesifik supaya memanjangkan keberkatan Ramadan ni tadi sehingga ke Syawal dan dia berterusan lagi keberkatan tu sampai bila-bila. Orang kata macam Ramadan ni jadi spark kepada semua bulan-bulan lain Ustaz.
Jadi kalau Ustaz boleh kongsikan amalan yang spesifik sepatutnya dilakukan pada Syawal Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Tuan Haji, sekarang ni kita berada di bulan Syawal. So Syawal ni kalau dari sudut bahasa Arabnya, Syawal tu datang dari perkataan syala. Syala ni maksudnya meningkat ataupun melonjak ataupun semakin menuju ke arah yang lebih atas. Tu maksud syala, syala. Jadi kalau bukan syalalala tu lagu tu lain. Ini Itu. syala ni maksudnya macam kita kan Ramadan, 1 bulan kita di-train, kita dilatih dengan Qurannya, solatnya, sedekahnya, dengan masjidnya, dengan qiyamulailnya, tahan lapar, tahan maki, tahan marah, semua ada. Kan? Walaupun kena kecam di Facebook pun okey lah, dia boleh tahan semua. Jadi dia punya pangkat dia akan naik bila dia masuk bulan Syawal tu nanti. Sebab itu ada satu kata-kata ulama yang boleh saya kongsikan. Kata ulama tersebut, walaisal ain liman labisal jadid bal huwa liman ta'atuhu yazid. Apa maknanya? Kata ulama ini, bukanlah raya itu pada pakaian yang baru semata-mata, tetapi raya itu adalah orang yang makin bertambah amalan dia. Contoh kalau macam Ramadan yang sudah, dia punya semayang sunat tarawih dia barangkali dia buat 8 saja kan. Tapi tahun ni bukan setakat 8, dia tambah witir lagi. Lepas tu dia ada tambahan lagi. Itu orang macam tu baru dikira raya. Kalau tahun sudah dia buat 8 rakaat tarawih, tahun ni 2 rakaat dia. 2 rakaat je dia buat. Yang tu orang yang tak berapa raya kalau ikut. Tak berapa nak naik dia punya darjat dia tu. Tak berapa nak naik. Dia kena ada kemajuan. Dia ada progres dalam hidup dia. Jadi saya nak kongsikan dengan semua penonton-penonton, apakah antara amalan-amalan yang sepatutnya kita jangan tinggalkan, momentum yang patut diteruskan ketika berada di bulan Syawal ni. Antaranya apa? Pertama sekali, ni jangan tinggal. Nombor 1 sekali adalah iaitu amalan kita berbaik-baik sesama kita. Amalan berbaik-baik sesama kita ni jangan tinggal. Saya just nak share lah ya. Satu kerisauan. Actually saya pun risau juga benda-benda macam ni. Takut kita kan Tuan Haji, kita bercakap, kadang ada orang tak senang hati dengan kita, dia tergurih hati bagai semua kan. Jadi kita takut juga. Jadi biarlah saya share dengan tuan-tuan semua. Nabi Muhammad SAW ada menyebutkan ada tiga perangai. Kalau buat 3 perangai ni, sembahyang kita Allah tak terima. Dengar ni. 3 perangai kalau kita buat, sembahyang kita Allah tak terima. Apakah perangai-perangai tersebut? Yang pertama sekali adalah seorang imam yang dibenci oleh makmum-makmumnya. Maknanya imam tu barangkali dia punya bacaan dia dah tak betul, sengit-sengit ada sebutan tajwid tak betul. Satu. Yang keduanya adalah seorang isteri yang tidur dalam keadaan kemarahan suami dia. Ada kes apa bergaduh tak selesai apa lagi kan, beli kapet ke apa, kapet salah saiz ke apa. Lepas tu gaduh. Jam. Bila gaduh tak bermaafan, maka mengundang kemarahan suami tak selesai, maka sembahyang tak diterima tu, isteri tu. Jangan main, kena berbaik-baik semula tu. Dan yang ketiga adalah 2 saudara yang saling tak bertegur. Aku meluat nak sembang dengan kau, aku benci nak sembang dengan kau. Mulai saat ni aku dengan kau dah tak ada apa-apa lagi dah. Orang macam tu adalah orang yang sembahyangnya Allah tak angkat ke langit. Tu letih kita Tuan Haji ya. Kita sembahyang siang malam macam tu, tiba Allah tak terima. Apa? Sebab kita ada masalah dengan manusia. Jadi ada orang saya pernah jumpa, dia punya kebencian terhadap orang tu totok sangat. Ada orang macam kita kadang tak suka satu orang tu sikit-sikit dah lah. Tapi dia punya benci tak boleh buat bincang. Payah. Sampai kita pun lama tak nampak dia lalu depan rumah tu. Tanya dia, bang, lama dah tak nampak lalu depan? Maaf lah, saya meluat lalu depan rumah Mamat tu, saya rasa benci. Jadi habis abang ikut jalan mana? Saya ikut highway. Sanggup bayar tol. Janji tak lalu depan rumah orang yang saya benci tu. Astaghfirullahalazim. Perangai macam ni memang teruk lah bagi saya. Jadi dalam Syawal ni, pertama sekali, jom kita berbaik-baik sesama kita manusia, adik-beradik, saudara mara ataupun kejiranan kita. Tu yang pertama, hubungan sesama manusia tu perlu dijaga. Okey, maknanya anda boleh sajalah anda nak ziarah ke, anda nak bagi dia sebenarnya paling bagus untuk nak mengekalkan perhubungan yang baik sesama
kita kejiranan ke adik-beradik ni, 3 amalan dibuat. 3 amalan jangan tinggal. Ni Tok Guru saya kata lah, jangan tinggal 3 am dia panggil. 3 am. 3 am tu maksudnya pertama salam, kedua to'am, ketiga kalam. Salam, to'am, kalam. Apa makna tu? Pertama salam. Salam tu maknanya sama ada bagi salam atau bersalaman tu mungkin dalam waktu ni terhad sikit lah. Bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam ke orang. Satu. Yang keduanya to'am. To'am maksudnya bagi orang makan. Bagi buat kenduri. Atau kita kadang-kadang mudah sekarang ni kita panggil beruang ping tu pergi hantar ke rumah kawan sekian-sekian. Apa saja yang kita order kan, boleh bagi orang makan. Kalau dalam hadis Nabi kata, kalau engkau masakkan satu hidangan, lebihkan kuah, bagi pada jiran. Tapi janganlah lurus sangat ya. Dah Nabi kata lebihkan kuah, memang dia bagi kuah sungguh. Dah, dengan lauk sekali lah. Dengan lauk sekali lah. Tu yang kedua, to'am, bagi orang makan. Yang ketiga, kalam. Kalam ni maknanya ada sembang-sembang, bertegur sapa, berbual-bual. Ini amalan yang saya ingat kena dihidupkan semula lah dalam Syawal ni. Jangan kerana COVID menghalang kita daripada berbaik-baik sesama kita. Boleh ya? Itu ringkas, itu yang pertama lah. Maksudnya berbaik-baik hubungan sesama kita, satu. Yang keduanya adalah jangan sesekali kita tinggalkan amalan apa? Iaitu amalan-amalan sunat, khususnya bila lepas daripada kita semayang. Contohnya macam di waktu pagi kan, waktu pagi saya nak cadanglah kawan-kawan semua, lepas subuh dan lepas asar, jangan tinggal penghulu istighfar. Penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Tak apalah, ayat selanjutnya boleh Google lah. Type kan penghulu istighfar. Jangan penghulu kampung pisang, lain keluar nanti. Dia penghulu istighfar. Amalkan lepas subuh dan lepas asar. Tuan Haji, ni ada pengalaman tau. Ada kawan kita, dia pernah amalkan ini, izin Allah, takdir Allah. Dia punya amalan dia tu, selama dia hidup, banyak kali dia dapat rezeki dari jalan tak sangka-sangka. Dia panggil unsangkable punya rezeki. Allah bagi, terkejut lah. Kadang tengah makan restoran, tahu-tahu ada orang bayar. Duduk di rumah sekejap, ada orang hantar makanan. Banyak rezeki tak tersangka dia dapat dalam hidup. Berkat daripada apa? Tak tinggal amalan penghulu istighfar lepas subuh dan juga lepas asar. Dua. Dan yang ketiga, ini penting ni, Syawal kita ni, walaupun tadi Tuan Haji kata apa, mungkin ada di kalangan kita yang tak balik kampung kan, yang penting hubungan dengan mak bapak. Hubungan dengan mak bapak jangan kita abaikan. Kita ada telefon sekarang ni pula boleh video call, bersembang dengan mak, tanya mak rendang apa masak tu mak. Boleh tengok sikit mak apa tu. Gurau dengan orang tua kita kan, ambil hati orang tua kita. Dia sebenarnya berbakti pada orang tua ni, itu pembuka jalan rezeki sebenarnya. Baik itu bagi kawan-kawan kita yang telah ketiadaan mak ayah, sebenarnya satu kehilangan juga sebenarnya. Dia dah hilanglah satu doa berkat dalam hidup dia. Bila susah, kalau mak saya dah meninggal, pak meninggal, saya ada pak mentua, sama ke? Dia takkan sama dengan bapa mak kandung ni punya doa. Walaupun boleh juga pak mentua pun boleh. Boleh mak mentua punya doa pun boleh. Kalau mak mentua dia 2-3 orang lagi okey. Itu sekadar ni je lah, contoh je lah. Tuan Haji, itu dia 3 amalan. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi orang kata macam Ramadan tadi adalah dia dah bersihkan hati, dah bersihkan diri. Jadi bila masuk Syawal tu Ustaz, dia seperti macam temanya bila Ustaz cakap tu lebih kepada berbentuk silaturahim. Betul Maksudnya Haji. Ramadan kita, tapi bila masuk Syawal kita dan kita. Kan? Betul. Tema SOP-nya pun katanya kita jaga kita. Tapi nampaknya kita bukan jaga kita banyak berjaga-jaga pula. Tak nak berbaik pula dengan jiran tetangga. Kita dah tak ada. Jadi Ustaz macam ni, kita dah bersihkan diri kita pada bulan Ramadan, insya-Allah mudah-mudahan masa bulan Ramadan tu dengan amalan kita yang konsisten, Allah Taala permudahkan kita. Tapi adat kita bila masuk raya, orang kata macam Ustaz cakap tadi, kena ada salam, to'am, kalam. Betul Ustaz Ya betul. Jadi adat kita bila masuk raya pula, orang macam kita selalu dinasihati oleh para alim ulama, oleh para oleh ayah ibu, dia cakap kita mesti kena minta maaf dan kita juga kena maafkan orang. Tapi kadang-kadang ada setengah kalangan itu Ustaz, mulut cakap maaf.
Mulut kata minta maaf, aku maafkan kau. Dalam hati, sorry dia kata. Benda boleh gaduh, buat apa nak bincang? Kan? Ah, Benda boleh gaduh kan Ustaz, buat apa nak bincang? Benda boleh bincang. simpan dalam hati, buat apa nak maafkan? Jadi dia tak boleh nak memaafkan sehingga kan kadang menyebabkan dia jadi stres. Dia juga yang jadi bermasalah Mm-mm. sebenarnya. Jadi Mm-mm. bagaimana Ustaz? Apakah yang boleh kita lakukan ataupun apakah mungkin nasihat daripada Ustaz yang boleh menyebabkan kita rasa memberi kemaafan dengan sebenar-benar maaf kepada sahabat kita ataupun kepada sesiapa saya keliling itu Ustaz. Bagaimana tu Ustaz? Okey, saya nak share satu benda yang mungkin kita semua terlepas pandang agaknya. Apa kelebihan di sebalik kita mudah atau ringan untuk memaafkan orang lain? Saya nak Ya. kongsikan ada 5. Ada 5, senang Tuan Haji ya, bagi Ya. poin-poin kan senang. Kawan-kawan kita nak catat kan, ustaz ni kejap 3, kejap 4, kejap 5. Senang nak catat, bukan apa. Ya, sebab saya dipahamkan nanti kita ada soalan kot Tuan Haji ya, nak diajukan pada penonton-penonton kita, kalau dia jawab betul dapat hadiah kan katanya. Ya, InsyaAllah. ni bertuah ni. Hadiah Okey, daripada Ustaz baiklah. ni Saya nak, Kita bagi Ustaz pun bagi juga ni saya nampak ni hadiah daripada Ustaz ada. Okey, hadiah daripada pihak Momentum pun ada insya-Allah Ada ya, semua ya. nanti insya-Allah. Ya, Silakan Ustaz. betul, betul. Okey, baik. Tuan-tuan semua, saya nak kongsikan. Rupanya kemaafan ini akan menatijahkan, jap masuk cawan, berbahasa sungguh kita, akan memberikan 5 kelebihan sebenarnya. 5 kelebihan. Yang pertama sekali, orang yang memaafkan, dia boleh, kalau apa masalah pun, kita dalam hidup ni mana pernah ada satu saat pun kita dapat memenangkan hati semua orang. Pastinya ada Betul. kesilapan, benda yang mungkin orang tegurih atau kita tegurih, mana-mana satulah, atau dua-dua serentak tegurih. Jadi dia punya ramuan utamanya adalah dengan kemaafan, forgive. Kata orang, I can forgive but cannot forget. Itu barah sebenarnya kalau macam tu. Caranya begini, pertama sekali, kelebihan orang yang boleh untuk berlapang dada memaafkan orang, nombor satu sebenarnya, dia dah dapat satu kelebihan mengikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Sebenarnya penonton-penonton, sunnah Nabi ni bukan pada serban, bukan pada jubah saja, bukan pada makan kurma, bukan pada sekadar hanya semayang sunat saja. Tapi sunnah Nabi juga termasuklah awak tu mudah memaafkan orang. Saya pernah jumpa Tuan Haji, ada ibu, dia punya marah, dia punya meluat dengan anak dia, tak boleh buat bincang tak boleh buat bincang. Benda boleh gaduh tapi tak boleh bincang apa. Memang dia tak boleh bincang tu. Dia meluat, anak dia ni, anak dia didapati bersalah dan masuk penjara. Orang tanya dia, akak anak berapa orang? Dia hanya sebut anak-anak yang luar-luar saja. Yang duduk dalam penjara dia tak mengaku tu anak dia. Dia tak mengaku. Jadi kita nak pesankan beginilah. Ibu tu pun janganlah bajet bagus. Kita dalam hidup memang kita nampak kesalahan anak pada kita. Kesalahan kita pada suami, pada jiran, pada mak mentua, pada orang lain tak nampak, tak tengok. Tak Betul. sepatut jadi macam tu. Jadi yang pertama sekali, siapa yang boleh mudah memaafkan orang, sebenarnya dia mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama. Okey, kita boleh memaafkan orang, tu sunnah Nabi. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang boleh memaafkan orang lain sebenarnya dia sedang menenangkan hati dia. Dia sedang menenangkan hati dia. Perasan atau tidak, kalau kita tak maafkan orang tu, sebenarnya kita akan sering nampak orang tu di mana-mana. Kita akan nampak orang tu kalau selagi kita tak maafkan dia. Saya cukup terkesan nak cerita munafik pertama kan. Ustaz pun tengok movie nampak gaya ni. Habis tu Haji dah melepek di rumah PKP, tengok je lah cerita asal ada manfaat tak. Betul Ustaz. Apa dia? Betul Ustaz. Dia benda boleh dapat tauladan apa salahnya Ustaz. Yes. Tengoklah cerita apa yang awak tengok tu kan. Jadi saya ingat munafik tu kan, yang cerita lalah kali rupanya Syamsul Yusof tu lalah kali isunya adalah dia tak boleh memaafkan. Dia tak boleh menerima hakikat anak dia mati, isteri dia mati, dan selagi itulah dia akan nampak bayangan-bayangan orang yang dia marah tu di mana-mana. Betul. Actually secara psikologi pun memang itu betul. Selagi kita tak maafkan orang tu, kita akan nampak dia di mana-mana. Lagi teruk, orang yang kita tak puas hati tu, muka sebiji macam mak mentua.
Adoi, memang tak balik kampung lepas tu. Jadi sebab tu kita diajar supaya maafkan orang. Bila kita boleh memaafkan orang, sebenarnya hati kita lapang. Saya ambil contoh macam ni ya. Kita kalau makan nasi, lauk daging ke, sotong ke, daging dendeng ke apa kan, pernah tak terselit dekat gigi, celahan gigi kita. Betul. Maklumlah gigi orang dah berumur ni kadang struktur tak sama. Dia terselit-selit tu kan. Jadi kalau terselit-selit tu kan, apa perasaan kita kalau benda tu ada dalam mulut kita, dekat gigi kita? Kita rasa tak selesa kan? Nak sembang orang tak selesa selagi ada benda selit-selit tu kan? Padahal yang terselit tu bukan seekor lembu pun. Yang terselit tu cebisan daging saja. Nak bagi tahunya dalam hidup, selagi kita tak maafkan orang tu, seolah-olah orang tu dia terselit dalam hati kita tau. Selagi kita tak maafkan dia, dia masih berlegar dalam jiwa kita. Maka memaafkan sebenarnya menenangkan, mendamaikan. Maafkanlah dia. Barangkali kerana kejahilan dia, kerana mungkin dia pun orang jenis tak ada ilmu ke apa, biar sajalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan orang yang boleh memaafkan orang lain, kelebihannya adalah bila dia boleh memaafkan orang, sebenarnya Allah akan ampunkan dia. Allah akan ampunkan dia. Allah ampunkan manusia ni dengan pelbagai jalan. Dia bersedekah, Allah ampun. Dia istighfar, Allah ampun. Salah satunya juga adalah dengan kita memaafkan orang lain. Ni ayat Quran ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Kata Allah, maafkanlah, lupakanlah. Maafkanlah, lupakanlah. Dan tidakkah kamu suka Allah mengampunkan kamu? Maknanya di sini, kalau siapa yang boleh memaafkan orang dan dia sanggup untuk melupakan apa orang tu buat pada dia, maka kelebihan dia Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, iaitu orang yang boleh memaafkan orang lain, kelebihannya yang keempat adalah dia akan jadi orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang kepada dia. Sebab perangai ni tak semua orang mampu buat. Tak semua orang mampu buat. Kan? Saya sendiri pun saya ingat sekali tu nak pergi ceramah. Tajuk ceramah tu kesabaran seperti Nabi. On the way nak pergi, ada orang langgar kereta saya daripada belakang. Okey tak okey? On tak on? Turun-turun tu, aduh, aku dah lah nak pergi ceramah bab sabar. Awak menguji aku tentang sabar. Saya belajar satu benda Tuan Haji, kata guru saya, dalam hidup kita akan sering diuji dengan apa yang kita cakapkan. Saya ulang sekali lagi, Allah akan sering uji kita dengan apa yang sering kita cakapkan. Kita nasihat orang, awak mesti sabar, awak mesti semangat, awak mesti ni. Yes, tak lama selepas tu, benda tu datang. Allah nak test kita dulu. Kau pandai cakap dengan orang sangat, tengok kau dulu. Nampak? Itu yang keempat. Yang kelimanya adalah kelebihan orang yang boleh memaafkan orang lain. Selain pada dia disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang boleh memaafkan orang lain adalah orang yang senang sangat nak masuk ke dalam syurga. Kenapa saya cakap macam tu? Di akhirat nanti, kalau ada orang yang bergaduh yang tak berkesudahan ni, nanti di akhirat Allah suruh dia orang settle dulu tau. Allah suruh dia orang settle dulu. Biarkan dia orang selesai dulu, lepas tu barulah audit. Dia punya pahala dia punya dosa semua, bagi dia orang selesai dulu. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut, kes pertama yang akan dihadapkan di mahkamah akhirat adalah pergaduhan di antara dua jiran. Dua jiran ni pun boleh juga termasuk rakan-rakan di pejabat, jiran pejabat kan. Benda tak selesai, akhirat nanti benda tu akan dibangkitkan dulu. Bukan kes rasuah, kes salah laku, salah guna apa, tidak. Yang pertama sekali, kes pergaduhan di antara dua kejiranan. Itulah yang kita nak kena jaga ya. Wallahualam. Maksudnya Ustaz ni, kalau kita ni dapat orang kata memaafkan, sebenarnya hidup kita jadi lebih tenang. Betul. Orang yang tenang ni pun senang nak menang. Apa saja dia nak buat, pekerjaan dia ke, perniagaan dia ke. Sebab kadang-kadang setengah kita ni Ustaz yang berniaga, mungkin kadang-kadang yang dia tak maafkan tu adalah pesaing dia. Dia pantang tak boleh orang berniaga sebelah. Ataupun kadang zaman online ni Ustaz, bukanlah berniaga sebelah pun, tapi jual barang yang lebih kurang macam barang dia. Dan dia tak boleh beri persaingan, menyebabkan last kali muka pesaing dia selalu muncul kat dia. Silap-silap dia mimpikan orang tu. Silap-silap pelanggan yang datang tu pun comparekan dia dengan pesaing dia. Itu ya. Jadi betul ke betul? Saman menyaman pula lepas tu kan.
Kalau boleh kita berniaga ni pun kita kena memaafkan. Kalau macam Betul. ada orang kita tak senang tu, kita sedekahkan Fatihah kepada dia, insya-Allah. Mudah-mudahan benda tu mudahkan kita ni untuk tenang dan menang dalam perniagaan dan kehidupan kita, insya-Allah. Okey. Jadi, dah banyak dah Ustaz kongsikan, okey, dah lebih kurang dah lebih daripada orang kata hampir 40 minit dah. Apa kata kita beri laluan sekejap kepada kita punya commercial break sekejap dan kita mendengar pesanan penaja, dan saya nak anda stay tune sebab kita ada hadiah yang sangat istimewa nak diberikan kepada anda yang nanti, insya-Allah MC kita akan tanyakan soalan. That's why Ustaz dah bagi dalam bentuk point. Senang sikit nak meneka jawapan dia tu. Dan dapat menang, insya-Allah, pemberian sempena Aidilfitri ini kepada anda, insya-Allah. Jadi, kita rehat sebentar dan stay tune. Kejap lagi kita akan sambung semula dalam sesi kita bagaimana untuk kita nak maintain keberkatan walaupun Syawal. Okay? Kita jumpa sebentar lagi. Aku pening. Okey, Alhamdulillah kita kembali semula dan saya tahu anda tidak sabar untuk menantikan apakah lagi perkongsian ataupun ilmu yang akan diberikan oleh Al-Ustaz Ilyas sebentar tadi, dan kita nak menyambung lagi sebenarnya topik ini. Jadi kita bawa semula Ustaz untuk kembali ke AKB Aku Kaya Beriman, insya-Allah. Okey. So kita nak teruskan lagi dengan soalan-soalan yang berikutnya, dan saya harap anda dapat stay tune untuk lebih kurang 60 minit bersama-sama dengan kami, dan mudah-mudahan anda akan dapat banyak pengajaran, banyak benda yang kita boleh betulkan sebenarnya. Yang kalau kita betulkan ni bukan saja memberikan kebaikan kepada diri kita, dunia kita, bahkan juga kepada akhirat kita, dan paling penting keberkatan kepada perniagaan yang anda jalankan. Perniagaan yang boleh beri kebaikan kepada ramai orang, kepada pelanggan anda, kepada staf anda, insya-Allah. Baik. Okey. Jom kita mulakan semula. Ustaz, kita kembali semula Ustaz, insya-Allah. Okey. Baik. Jadi soalan yang seterusnya Ustaz, insya-Allah. Orang kata Ustaz, selalulah ni atuk nenek pun pesan, dia kata. Jangan risaulah, dia kata bulan Ramadan ni jin syaitan, iblis ni semua kena ikat. Jadi bila dia dalam bulan Ramadan tu dia steady. Syaitan tak ada. Kalau dia berperangai pelik tu maknanya dia yang lebih setan daripada setan. Okey. Tapi bila dah habis je, dah takbir raya je, Allahu Akbar, dah masuk takbir raya, kan? Dia pun tahu, oh ni setan dah bebas dah ni. Jadi macam mana dia nak memastikan dia boleh didik hati dia supaya sentiasa bersih dan bebas daripada bisikan syaitanir rajim ni, Ustaz? Tafadhal Ustaz. Okey. Tuan Haji pun dah macam ustaz dah gaya cakap dah tu. Sebab saya tengok Ustaz. Ya ke? Baiklah penonton-penonton yang saya muliakan. Baiklah. Ya, kita biasa dengar macam contoh Ramadan, tiap kali menjelang saja Ramadan yang sudah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bila tiba saja Ramadan, wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul nar wa sulsilatis syayatin. Maknanya bila datang saja Ramadan, pertama pintu-pintu syurga dibuka, maknanya pintu rahmat, pintu kasih sayang Allah dibuka. Yang keduanya adalah pintu neraka ditutup. Ada ulama kata pintu-pintu kemurkaan Allah ditutup. Maknanya kalau kita buat perangai tak senonoh pun, tengah puasa, tengah berlapar, Allah macam kesian kat kita. Kau tengah buat itu ini pun tapi kau tengah lapar, kesian pula. Macam tu. Tak terus hukum, tidak.
Dan yang ketiganya, syaitan-syaitan semua diikat dan dibelenggu. Cuma pembetulan sikitlah. Nak bagi tahu kepada kawan-kawan semua, mungkin selama ni kita faham bahawa syaitan tu diikat secara hakikinya dia diikat. Walaupun begitu, ada juga pandangan ulama menyebutkan yang dimaksudkan syaitan yang setan kena ikat tu, ada keluar setan tu, syaitan kena ikat tu maksudnya adalah, contoh Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan bahawa syaitan-syaitan yang diikat itu adalah syaitan-syaitan yang ganas, yang besar, yang general lah, senang faham lah, orang kita selalu kata pangkat general lah, yang besar-besar, Ni yang pangkat yang tinggi budak-budak lah Ustaz. intern dia, Yang pangkat-pangkat tinggi je lah Ustaz. pangkat tinggi. Habis tu yang berkeliaran dalam Ramadan tu ada lagi. Budak-budak intern dia, budak-budak baru naak dia. Tu masih lagi berkeliaran. Kacau-kacau Ada. orang, kacau, tarik mata pergi tengok benda tak senonoh. Itulah. Tu yang kita tengok pasal apa dalam Ramadan ni, bukan setakat orang perangai jahat. Sihir pun masih berlaku Tuan Haji. Kerana masih lagi ada yang kita sebut tadi lah, syaitan-syaitan tu yang kecil-kecil ni ada lagi, dia punya bos director semua kena ikat, yang bawah-bawah ni. Tapi yang satu iktibar buat kita lah, kalau awak dengan yang budak-budak intern ni pun kena kalah dah, macam mana dengan bos dia tu lagi. Itulah iktibar dia tu. Okey, so balik pada soalan Tuan Haji tadi ni. So macam mana kita sebenarnya bila masuk saja ke bulan Syawal ni khususnya, kita maintainkan semangat kita supaya macam mana nak berhadapan dengan keadaan ni semua. Saya nak kongsikan satu kita panggil satu penerangan mudahlah dengan kawan-kawan semua. Saya ingat lepas saya kongsi ni, kawan-kawan semua insya-Allah akan jadi lagi bersemangat. Saya nak kongsikan pada anda semua, kalau kita istiqamah, bukan istirahat, istiqamah dengan amalan kita, macam mana Ramadan, macam itulah kita maintain, kita terus buat, maka kita paling-paling kurang, at least kita akan dapat 3 perkara. 3 lagi Tuan Haji, boleh ke Haji? Saya Boleh, ni jenis senang. Kalau 30 dia pening Ustaz. mujur 3 kan. Tiga Okeylah. Yang penting anda senang ingat sudah lah. Okay. So 3 kelebihan kalau anda ni orang yang konsisten, anda buat satu benda tu secara berterusan. Tahu apa benda yang anda bakal dapat? Pertama sekali, nombor 1, meter pahala still berjalan. Meter pahala masih berjalan. Okey, saya ambil contoh macam ni ya. Ada satu orang, dia ni memang jenis rajin pergi masjid, rajin solat berjamaah, itulah amalan dia. Ataupun dia rajin pergi ke majlis ilmu. Memang konsisten, pantang dengan kata momentum internet, Tuan Haji Najib nak buat seminar, dia muka depan lah, dia mesti pergi. Dia mesti pergi. Okey. Takdir Allah, satu hari dia jatuh sakit. Maka masjid pun tak pergi, surau pun tak pergi, apa amalan biasa dia buat tu tak pergi. Berita baiknya apa? Dengar sini. Dengar sini. Nabi kata, "Idza maridal abdu wa safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apa maknanya? Kata Nabi, kalau seseorang itu dia ni jatuh sakit atau dia pergi luar kawasan, pergi musafir, pahala yang selalunya dia duk pergi masjid, pergi surau, masih dikira. Ini macam pencen Masih lah, dikira. Ustaz. Tu saya kata, Macam pencen lah Ustaz. lebih kurang. Padahal servis dah habis. Dia dah tak kerja. Tapi dia punya meter pahala masih berjalan macam dia masih buat. Allahuakbar. Itu yang power tu. Okey, saya nak share satu benda. Macam kawan-kawan penonton, viewer, follower semua ni kan. Anda tonton kita punya rancangan kita ni, kita nak ceramah dengan orang tak berapa nak mahir. Tapi kita tolong tekan share. Cik tekan share tengok mana yang belum lagi tu. Cik tekan share tengok. Tekan. Tekan. Nampak tak? Tekan dah. Okey, anda tekan share. So, satu kelebihan yang anda akan dapat apa dia? Selagi video ni orang tonton, selagi video ni orang lain ambil manfaat,
Anda nanti duduk dalam kubur, duduk diam-diam, meter pahala masih berjalan. Jalan. Sampai bila? Infinity. Tak berkesudahan. Masya Allah, hebat tu. Power. Tu yang saya suka sangat kalau mana-mana kawan-kawan kita jenis istiqamah, maintain ataupun dia senantiasa dia kekal kalau dia buat satu-satu benda tu. Jangan tinggal. Macam kawan-kawan kan, berniaga, buat bisnes. Kan, anda ajar orang skill, kaedah, marketing strategi. Selagi orang amal, aduhai, banyak pahala tu. Banyak sangat pahala tu. Berpanjangan. Anda share, anda kongsikan, anda beri peluang pada kawan-kawan. Siapa yang ini letakkan nombor telefon anda di sini. Saya bantu anda promosi. Aduh, besarnya pahala anda bakal dapat. Okey, ingat tu kan. So yang pertama, siapa yang rajin istiqamah, dia punya meter pahala masih berjalan kalaupun dia dah jatuh sakit. Dia terlantar di hospital, dah tak pergi semayang lagi dah, ataupun dia tak mampu lagi pergi masjid, tapi pahala masih berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang istiqamah dalam amalan ni, dia punya momentum dia senantiasa berterusan. Kelebihan yang kedua ialah akan ada malaikat datang sebagai motivator. Apa maksudnya tu? Dengar sini ya kawan-kawan semua ya. Memang orang-orang yang jiwa baik ni Allah Ta'ala akan tetapkan untuk dia malaikat membisikkan pada jiwa dia benda baik-baik. Percayalah. Dalam Quran Allah Ta'ala ada menyebutkan innalladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat 30. Nanti saya ingat kawan-kawan boleh semak sendirilah ayatnya ya. Sekali lagi saya sebut surah Fussilat ayat 30 di mana Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang yang istiqamah dalam amalan dia, kata Allah akan ada malaikat yang membisikkan pada dia. Bisikkan apa? Jangan takut, jangan sedih, walaupun PKP, walaupun awak tu dalam tempoh kawalan pergerakan ini, awak punya bisnes macam mana, jangan sedih. Tapi yang PKP tu bukan ayat Quran, aku tambah je lah nak bagi faham. Kan ada orang kan Tuan Haji kan, dia risau, alamak COVID datang, habislah aku punya bisnes, habislah aku punya usaha aku selama ni. Jangan. Sebab dia baru hari ni daftar SSM, esok terus dah PKP. Alah, dah jangan bersedih hati. Bagi orang yang istiqamah, orang yang semangat, ikhlas niat di hati dia. Saya selalu juga kongsi Tuan Haji, kawan-kawan semua, ada produk bagus, ada benda baik, barang baik, tak dikongsi dengan orang, terasa macam berdosa tau. Kenapa awak tak kongsi dengan orang Awak ada servis bagus, awak ada barang baik untuk nak dikongsi, tapi kenapa tak dimarketkan dengan cara yang betul? Ini satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Jadi anggap bisnes adalah dakwah. Bisnes juga adalah ibadah. Itu yang kedua, datang malaikat sebagai motivator untuk kita, penenang, pendamai kita. Dan yang ketiga, orang yang istiqamah dalam amalan juga akan digeruni oleh syaitan. Syaitan ni sebenarnya dalam banyak-banyak orang, paling dia takut sekali, paling dia seram adalah orang yang istiqamah. Pasal orang istiqamah ni jenis tak lut, jenis tak berkesan. Cakaplah apa pun, dia ni Mamat ni payah betul, liat cakap itu tak jadi, bisik itu tak jadi. Dia ni memang itu je lah kerja dia, semangat sungguh kerja. Jadi itu disebutkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 41. Maknanya orang yang bersungguh, semangat dia dalam usaha yang dia buat tu, dia adalah golongan yang juga digeruni oleh syaitan-syaitan dirajim ini. Itu dia Tuan Haji. Jadi itulah cara bagaimana kita nak protect diri kita dengan kita faham 3 poin penting yang tadi Ustaz maklumkan kepada kita. Jadi insya-Allah bulan Ramadan kita lalu, bulan Syawal kita sedang hadapi sekarang, itu akan menjadikan kita sebagai macam membersihkan diri kita, membersihkan minda kita dan berikan kita bukan sekadar dah bersih Ustaz. Apa yang saya nampak adalah Ustaz sebenarnya memberikan kita satu macam mana nak melindungi diri kita pula. Betul. Kalau malaikat ada sebagai motivator kita, hebat tu. Jadi kan kita selalu asyik fokus pada benda yang tak baik. Kita jadi macam orang kata mata lalat.
Tapi kita tak nak jadi mata lebah yang nampak bunga yang cantik, ada madunya. Kan? Kita tak melihat pula peranan malaikat. Baru tadi saya sendiri pun nampak macam satu, rupanya malaikat boleh menjadi pembisik, pemberi motivasi kepada kita. Betul, betul Tuan Haji. Maaf Haji, kalau saya mencelah sikit. Ya, sila Ustaz. Okey, Tuan Haji pernah dengar tak? Ada orang cerita tentang dia buat satu benda yang di luar logik. Contohnya dia, maaf ya, ni Syawal ni tak apa sonok kan nak cerita, tapi benda ni pun dah masuk khabar dah. Ada suami bertindak pukul isteri sampai tahap bunuh ya. Dia bunuh isteri dia, bunuh anak. Bila tanya pada dia, apa sebab dia jadi macam tu? Kenapa awak buat macam ni? Apa jawapan dia? Saya terdengar bisikan halus. Saya terdengar ada bisikan suruh saya buat macam tu. Dulu Tuan Haji, beberapa tahun sudah, ingat tak? Ada laki-laki tanpa tu imam solat Jumaat di Masjid Negara. Ingat tak berapa tahun dulu? Orang tanya dia, apa pasal awak buat macam ni? Dan dia pun bukan orang Malaysia, dia orang luar. Tapi tak apalah. Dia orang tanya dia, apa sebab kau buat macam tu? Dia kata apa? Jawapan dia sama juga. Dia kata dia dengar ada bisikan suruh ditampar tu imam. Jadi Tuan Haji, sebenarnya ini bukan satu benda kelakar tau. Dengar bisikan-bisikan ni, suruh buat jahat, suruh buat itu. Ada dalam hadis. Nabi sebut. Nabi kata, kalau engkau terdengar di hati, bukan dengan telinga, terdengar di hati, bisikan-bisikan jahat, pukullah, tinggallah, lawanlah, pecahlah, buat benda yang tak elok, maka kata Nabi, ingatlah itu adalah dari syaitan dan kau mesti kena minta berlindung pada Allah. Tapi kalau kau terdetik nak buat benda baik, contoh nampak tabung lalu, sekarang ni orang pakai QR code apa ni nak sedekah kan, transfer semua. Kita nampak terdetik dalam hati, Allah bagi aku rezeki banyak, rezeki Tuhan bagi melimpah-limpah, takkan tak sedekah. Bisikan baik, Nabi kata, itu adalah dari malaikat. Maka engkau kena ucapkan Alhamdulillah. So, peranan campur tangan malaikat dan syaitan ni ke jiwa kita penting. So, kalau anda dibisikkan dengan benda baik-baik itu, kena bersyukur banyak tu. Itu dia. Kan? Jadi, nampak tu kan kita dapat satu lagi pelajaran yang penting kat situ. Dan orang selalu akan fokus pada yang syaitan. Tapi yang baik daripada malaikat itu kadang-kadang dia claim, oh ini sebab aku pandai, self-made katanya. Masya Allah, na'udzubillah. Semua adalah atas bantuan dan izin daripada Allah SWT, insya-Allah. Okey Ustaz. Soalan yang saya kira macam sebagai yang penghujung juga Ustaz, sebab masa mencemburui. Saya. Nak pergi beraya pun zaman sekarang bukan boleh beraya ni zaman ni. Kata pergi marhaban kalau kat Johor ni Ustaz, kami ni kat Johor Ustaz. Dia punya raya Ustaz, kadang-kadang dia dah masuk lepas Syawal tu, dah habis Syawal dia masih marhaban. Baraan baraan kan, dia panggil marhaban, baraan kalau Jawa ni sini. Dia tak habis. Tapi sekarang ni dia norma baru. Tak boleh. Raya sini-sini sorang-sorang je. Kita raya online je lah. Okey. Soalan saya Ustaz, apakah perkara-perkara yang kita kena berjaga-jaga ketika bulan Syawal? Contohnya, kadang-kadang kita ni konon-konon nak buat baik. Jadi semua orang nak disalamnya. Dia tak kenal mana satu mahram, mana satu yang haram jadah, dia tak tahu. Pada dia semua benda baik, salam je lah semua. Kau tadi salam makcik tu kenapa? Aku salam tak apalah, dia kira macam kira. Saudara lah ni Lagipun aku syahwat tak naik, dia kata. Kadang setengah macam tu. Dia mengambil pendirian di sini. Padahal dia tak tahu orang tu adalah mungkin bukan mahram pun. Dia adalah haram kepada dia. Tapi dia tak kisah Ustaz. Jadi mungkin saya bersedikit yang kadang-kadang kita kena menjaga antara iparnya, kadang-kadang ipar duai. Kadang mungkin dia, yelah kalau tak PKP ni mungkin balik kampung satu rumah tu penuh belaka sampai tak ada tempat mungkin nak menutup aurat dengan betul. Kita tak tahu mana satu mahram, mana satu yang bukan. Jadi itu pun akan orang kata mengganggu keberkatan kita di bulan yang mulia ni Ustaz. Jadi mungkin ada nasihat Ustaz atas perkara ni Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Ya, okey. Tuan Haji, terima kasih. Ini pun soalan yang dia sebenarnya kalau ikutkan dalam isu kekeluargaan, benda ni dia agak sensitif. Kalau tak di handle dengan cermat, maka akan ada hati-hati yang terasa. Maklumlah kita kan Tuan Haji, daripada kecil kita bersalam dengan ada setengah mak saudara yang kita tak boleh salam dengan dia.
So daripada Betul. kecil kita bersalam, salam. Habis kita bersalam, dia sendar duit raya. Tak salam tak ada duit. Jadi bila dah besar-besar, dah tahu pula, maka kita mengelak daripada nak salam. Dia mula rasa macam, pasal apa pula. Kalau dia belajar tak apa. Dia pun jenis acik-acik yang jenis belajar, jenis pergi kuliah-kuliah, okey. Dia tak faham, dia tak tahu. Jadi kadang-kadang benda ni kena diceritakan juga kan, supaya benda ni jadi lebih harmoni. Saya nak kongsikan supaya kita kawan-kawan semua penonton-penonton, tapi macam sekarang musim COVID ni mungkin agak kurang kot suasana bersalaman secara Boleh bebas buat ni. alasan lah Ustaz. COVID. Boleh lah, sorry ni salam, dia panggil salam COVID. Boleh lah, ada bagusnya juga kan, supaya kita pun tak ada cakap banyak sangat. Apa lagi ya, tapi kalau dalam keluarga mungkin kadang-kadang benda tu agak sukar sikit. Ingat macam kita dengan kakak ipar, kena tahu ya, dia ada, saya ingat kalau tuan-tuan tengok dekat laman web Mufti Wilayah pun ada, dia ada letak senarai golongan atau orang-orang yang kalau wanita wajib bertudung dan tak boleh bersalam kalau di hadapan dia. Ataupun orang yang dia dipanggil apa ya, boleh nak bersalam dan aurat kita pun kalau dia nampak pun boleh. Tapi saya selalu juga pesan, contohnya kalau macam musim-musim raya kan, kalau sebelum ni lah, kan ramai balik ke rumah mak. Jadi adik ipar, sepupu, ramai. Bila ramai, toilet ada berapa? Itulah Ustaz, Toilet sikit. kecil je, toilet ada 2. Kadang-kadang aurat tak dijaga. Kadang perempuan baru darjah 3 pergi ke toilet dengan towel je. Bahaya tu. Pak-pak saudara ni pun pak saudara pun risau juga tu. Dia ada harimau tu. Comel juga. Aku punya anak menakan ni, anak buah aku ni. Bahaya. Atuk ke, nenek pun samalah. Nenek pun kena ialah walaupun tak menutup penuh sangat pun, janganlah berkemban sangat nenek pun. Siram pokok bunga berkemban lagi, jangan. Pakailah telekung. Saya itu terkejut sungguh. Saya itu forum sekali dengan Ustaz Datuk Kazim. Ustaz Datuk Kazim cerita ada sampai di kampung tu warga mah kena terekam. Warga mah umur kat 70 kena terekam lah, kena dengan budak-budak dadah ni nak menunjukkan apa? Nafsu ni dia tak mengira umur. Asalkan ada insang dikira ikan. Macam tu. Dia balonnya makcik ni muda ke tua, janji makcik perempuan, habis dia terekam. Dengan mas semua dia curi dengan makcik tu habis. Orang tanya makcik tu kenapa tak melawan, makcik tu kata belum melawan juga. Lama-lama biar je lah budak-budak ni. La ilaha illallah makcik tu pun. Jadi penting juga ya tentang menjaga kehormatan maruah diri, sebab takut jadi macam tu lah. Kerana ke arah yang tak elok ataupun yang boleh mengundang bahaya kepada diri sendirilah. Itu wallahu alam. Masya-Allah. Okay, jadi kita nak kena tahulah sedikit. Mungkin boleh Google nanti. Okay, mana satu yang mahram kita, mana yang bukan. Supaya kita dapat menjaga, orang kata memelihara apa yang kita dah betulkan selama 30 hari di dalam bulan Ramadan yang mulia, insya-Allah. Okay. Jadi Ya, saya rasa ya. banyak dah perkara yang Ustaz sentuh. Dan mungkin last kali Ustaz, kesimpulannya Ustaz last kali nasihat kepada kita semua, bagaimana untuk kita nak maintain keberkatan di bulan Syawal ni. Sebagai conclusion, aku kaya beriman pada hari ini Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji dan seluruh para penonton-penonton AKB Aku Kaya Beriman pada waktu ini. Saya ingat tak ada kesimpulan yang paling terbaik, melainkan saya memetik kata-kata ulama. Kata seorang ulama, Syafiq Al-Balji rahimahullah, kata beliau, antara tanda-tanda orang yang sebenar-benarnya kuat jiwa dia, teguh, mantap hatinya itu, sama ada dalam ibadah, dalam bisnes, apa saja yang dia perjuangkan, ada 3. Aduh, nak balik pun 3 lagi. Senang nak ingat. Ya, dah senang nak jawab soalan nanti. Yang pertama sekali adalah orang itu dia tak meninggalkan perintah Allah walaupun sedang dalam musibah. Marilah banjir ke, jatuh sakit ke, COVID ke apa pun, dia punya ibadah takkan pernah terjejas. Itu tanda orang istiqamah. Ada orang tengok time lah. Kalau banjir ke apa, saya dah tak beramal lagi dah. Tak boleh macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua,
dia takkan pernah meninggalkan perintah Allah walaupun dia sibuk dengan keduniaan. Di ujung-ujung ni ramai ni sibuk kita ni apa dengan pesanan daripada order-order daripada klien customer kita semua, tapi semayang, ibadah takkan pernah ditinggalkan. Orang tua di kampung yang masih hidup jangan lupa telefon, telefon. Dan yang ketiganya, orang yang istiqamah takkan mudah terkesan dengan cakap-cakap komen orang lain. Orang lain kutuk sikit, alah apa packaging macam ni tak cantik. Apa kau dah. Dia tak mudah terkesan dengan hinaan orang kecam ke, dia maintain jadi okey ya. Itulah rahsia kebanyakan tokoh korporat yang berjaya-berjaya di dunia ini kerana mereka memekakkan telinga terhadap perkara yang negatif, akan tapi dia fokus pada apa yang dia nak tuju. Atau kata-kata terakhir saya, kalau kita naik atas jalan raya, jangan fokus pada tembok, fokuslah pada jalan. Orang kata, Ustaz mana ada fokus? Ya, kalau hidup asyik nak fokus pada masalah manjang, tak nampak jalan hidup kita. Kalau baru nak berniaga, susahlah, payahlah, nanti orang kata koyorlah. Bila nak berjayanya? Sama macam amal ibadah. Kalau nak tunggu orang kata tak nak pergi masjid, kan nanti orang kata soleh sangat, alim sangat. Bila kau nak beribadahnya? Ingat. So, abaikan kata-kata yang negatif itu, fokuslah pada niat kita kerana Allah, pasti kejayaan milik kita. Amin. InsyaAllah, Masya Allah, Tabarakallah Ustaz. Okay. Kan, anda sini dah dengar tadi perkongsian yang saya rasa sangat padat dan padu. Bersempena bulan Syawal ni. Jarang kadang-kadang kita ni nak dengar kuliah tazkirah bulan Ramadan je. Bila masuk Syawal, kita tak ada bekalan macam ni. Jadi malam ni ibarat macam saya dan Ustaz, kami semua membekalkan anda. Dia macam himpunan mangkuk tingkat lah ni. Ustaz tadi bagi 3, 6, 7, 3. Bertingkat-tingkat orang Negeri Sembilan cakap. Untuk bekalan kita, orang lain mungkin hantar lemang, hantar ketupat. Kita bagi anda bekalan motivasi untuk menyuburkan minda, menyuburkan hati anda semua juga, insya-Allah. Jadi last Ustaz, permintaan daripada saya dan seluruh warga Momentum. Kita minta Ustaz sedikit doa Ustaz daripada sebagai menutup majlis kita pada hari ini dengan mempersilakan Ustaz untuk sama-sama memanjatkan doa dan untuk kita sama-sama aminkan. Tafadhal mashkura Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu ayah kami, ampunkan jua dosa dan kesilapan anak, isteri dan ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Kurniakan kami keberkatan dalam rezeki, kekuatan dalam usaha, kemantapan dalam amalan, dan kekentalan jiwa dalam menghadapi ujian. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang bermanfaat buat semua manusia dan makhluk di muka bumi ini, ya Allah. Jadikan kami di kalangan orang yang mati nanti beroleh husnul khatimah dan dijauhkan dari kematian yang hina. Ya Allah, bersempena di bulan Syawal yang penuh berkat ini, jadikan kami di kalangan orang-orang yang suka berbaik-baik, yang suka saling bermaafan dan menjauhkan persengketaan. Rahmatilah seluruh warga Momentum Internet dan juga anak-anak muridnya, pelajar-pelajar dan peserta dan penonton-penonton ini, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Amin. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas doa yang dipanjatkan Ustaz. Saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Jazallahu khairan kasiran kepada Ustaz kerana dapat sama-sama kita pada hari ini. Dan akhir sekali Ustaz, sekali lagi salam Aidilfitri kepada Ustaz dan seluruh keluarga Ustaz. Ya, terima kasih. Begitu juga dengan seluruh warga Momentum Internet. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitulah okey kita punya slot pada hari ini. Sabar, sabar, jangan keluar dulu. Kita ada hadiah untuk anda. Kejap lagi bila saya menutup saja sebab saya ada hadiah nak bagi ni. Kita nak hadiah, ada hadiah nak beri kepada anda, ada something, bekalan sempena Aidilfitri yang mulia ini, ada benda yang kami nak berikan, nak hadiahkan kepada anda. Jadi saya minta masa anda lebih kurang dalam, saya ingat 3 minit je. 3 minit untuk pengacara akan kembali semula nak mengumumkan, nak berikan hadiah kepada anda sempena Aidilfitri yang mulia ini insya-Allah. Jadi daripada saya, salam kemaafan sekali lagi. Mudah-mudahan anda semua dapat hidupkan kembali amalan-amalan sepanjang bulan Syawal dan seterusnya insya-Allah. Apa yang telah kita lalui sepanjang bulan Ramadan yang mulia yang lepas insya-Allah. Jadi saya ingin mengundurkan diri dan serahkan kembali majlis ini kepada pengacara kita. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengacara majlis kita. Alright, okay, terima kasih kepada Tuan Haji Sadok dan Ustaz Ilyas Ismail tadi. Okay, terima kasih diucapkan sekali lagi. Macam best ke best ni? Cuba komen nanti dulu, jangan pergi mana-mana. Korang nak hadiah ke nak hadiah sekarang ni? Okay, jangan pergi mana dulu, jangan pergi mana-mana dulu. Rugi kalau you all dah tengok daripada awal sampai habis sekarang ni. Okay, rugi kalau anda keluar macam tu sebab kami ada hadiah yang kami nak berikan kepada anda. Okay, ready ke ready? Macam best ke best? Cuba komen best dekat situ, dekat ruang chat sepanjang sesi pada hari ini. Alright, semoga sesi pada hari ini sangat-sangat memberi manfaat kepada anda dan memberi keinsafan kepada diri anda dan diri kita. Sama-sama lah. Alright, baiklah. So, untuk hadiah yang kami nak beri adalah, okay, kami ada 2 hadiah di sini, betul Okay, 2 hadiah. Alright. So, satu ada buku dan satu lagi ada CD. Alright. Dan boleh, ada lagi tambahan? Ada lagi tambahan, tak apa tim. Bagi je tim kat sini. Alright, terima kasih. Bukan 2 tapi 3 hadiah. Kejap lagi nanti dulu, okay. Macam mana nak memenangi 3 hadiah? Okay, saya beritahu dulu macam mana anda nak memenangi hadiah yang kami nak beri. Okay, so yang pertama adalah, okay, anda kena dengar betul-betul soalan ni yang saya nak beri kepada anda. Macam mana anda nak memenangi hadiah dan macam mana anda nak jawab soalan. Apakah soalan dia? So, soalan dia berbunyi begini. Jelaskan, okay, saya ulang sekali lagi. Jelaskan 3 yang diterangkan oleh Ustaz Ilyas Ismail sebentar tadi. Saya ulang sekali lagi. Jelaskan 3 yang diterangkan oleh Ustaz Ilyas Ismail sebentar tadi. Okay. So macam mana anda nak submit jawapan anda? Okay, pastikan anda sharekan learning point di media sosial anda. Sama ada buat live, video ataupun posting bersama bukti yang anda join live pada malam ni. Okay, yang kedua pula, post bersama keyword yang diberikan sepanjang sesi live pada hari ini. Dan menggunakan 3 hashtag yang diberi, iaitu hashtag aku kaya beriman, hashtag momentum internet, hashtag ORM Najib Asadok. Saya ulang sekali lagi, hashtag aku kaya beriman, hashtag momentum internet, hashtag ORM Najib Asadok. Ini dia, ada poster dia. Okey, anda boleh screenshot siap-siap, takut anda terlupa apakah hashtag nak beri. Okey, pastikan anda screenshot siap-siap. Tu dia hadiah dia. Kita nak pilih 10 orang pemenang untuk sesi pada hari ini. Okey. Okey, tim, boleh sekali lagi tim. Poster. Sekali lagi tim. Kita nak tunjuk. Okey, pemenang utama kita ada 3 pemenang utama, kita ada 3 hadiah, iaitu buku Dropship Pahala, lepas tu CD Jampi Bahagia dan buku Buat Je daripada Tuan Haji Asadok, dan pemenang Sagu Hati akan dapat CD Jampi Bahagia dan buku Buat Je. Dan untuk pemenang yang bertuah, buku Buat Je. Ni dia bentuk dia macam ni, tuan-tuan. Okey, bentuk dia kat tangan saya dah ada, anda bila lagi. Okey, nampak buku Buat Je. Ni dia buku Dropship
pahala dan jampi bahagia. Rugi babe. Okey, rugi gila. Kita nak berikan kepada 10 orang pemenang. Kita nak berikan secara percuma. Dan pemenang akan diumumkan pada hari esok. Saya ulang sekali lagi, pemenang akan diumumkan pada hari esok di grup ORM Najib Asadok. Betul? Okey, di grup ORM Najib Asadok. Pastikan anda tengok. Okey, so insyaAllah mana tahu doakan. Pastikan yang penting anda buat posting. Okey, di media sosial anda. Tak kisahlah buat secara live video ke ataupun posting gambar anda tapi menggunakan hashtag yang kami beri. Okey, so macam mana anda nak masuk grup Telegram? Tak masuk lagi grup Telegram? Jangan risau. Okey, anda boleh terus join grup Telegram di www.telegramnajib. Saya ulang sekali lagi, macam mana anda nak join grup Telegram? Mungkin anda baru, belum ada lagi dalam grup ORM. Okey, anda boleh terus pergi ke www.telegramnajib.com. Pastikan anda menjadi 10 orang pemenang pada hari ini yang kami akan umumkan pada hari esok di grup ORM Najib Asadok. Okey, so baiklah, jangan lupa. Okey, kami sebelum tu kami ada hadiah untuk anda semua. Okey, untuk malam ni. Okey, hadiah dia untuk yang siapa yang fokus dan stay sampai habis. Okey, sampai sekarang ni. Okey, kami nak beri kepada anda 6 ebook copywriting yang buatkan pelanggan anda rebut tapi bukan cabut secara percuma. 6 ebook. Kami ada 6 ebook. Ya Allah, banyaknya hadiah pada malam ni. Okey, 6 ebook kami nak berikan kepada anda. Macam mana nak dapatkan 6 ebook? Okey, iaitu buatkan pelanggan rebut bukan cabut secara percuma di www.naktarikpelanggan.com. Saya ulang sekali lagi, www.naktarikpelanggan.com. Terus dapatkan ebook secara percuma yang kami beri kepada anda, 6 ebook. Okey? So, saya rasa itu saja. Terima kasih kepada anda yang join daripada awal sampai habis. Dan non-stop tag dan non-stop share sesi live pada hari ini. So, saya rasa itu saja. Okey, terima kasih kami daripada Momentum Internet dan wakil daripada Tuan Najib Asadok. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap bahasa. Kami minta maaf sangat-sangat. Menyusun 10 jari daripada awal rambut hingga hujung kaki. Okey? So, saya rasa itu saja. Jumpa lagi anda di next sesi live akan datang. Di sesi Aku Kaya Beriman yang akan datang. Okey, saya rasa itu saja. Jumpa lagi. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye semua.